Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita masih lagi dalam bab 5 sebatang karbon. Okay. Yang mana kita akan teruskan lagi selepas kita membincangkan 3 subtopik dalam bab ni. Okay, hari ni apa yang kita akan belajar ialah kita akan yang pertama membincangkan merihal proses penyediaan alkohol. Alkohol tu apa? Alkohol ni kita tengok bukan setakat arak . Yang kedua, mengenal pasti sifat fizik dan sifat kimia alkohol. Berkomunikasi tentang kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Dan berkomunikasi tentang kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. So, hari ni kita akan kenal apa itu alkohol. Okay, selama ni kalau kamu dengar alkohol tu adalah arak, ya, arak sebahagian daripada alkohol dan bukan semua alkohol adalah arak. Kena tahu tu. Arak adalah sejenis alkohol dan bukan semua alkohol adalah arak. Kena tahu. Hanya satu jenis sahaja arak. Satu saja alkohol, satu jenis alkohol saja dipanggil arak. Yang lain tu bukan. Kita akan kenal dia ni. Okey, 5.3 alkohol. Okey, apa itu alkohol? Alkohol merupakan sebatang karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen di dalamnya. Okey, ingat belum ni kita bincang hidrokarbon, karbon dan hidrogen. Alkohol ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. So 3 unsur dalam satu alkohol. Ya, dalam alkohol ada 3 benda ni. Mesti ada 3 benda ni. Yang pertama alkohol, karbon, hidrogen dan oksigen. 3 benda ni baru dipanggil alkohol. Okey, alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, apel, tebu, beras, gandum, ubi dan barley. Okey. Bahan-bahan ni kita tapai dia ataupun kita peram dia sampai tapai yang kita makan, tapai nasi kan. Tu nak jadi tapai beras. Kalau yang ni, buah-buah ni yang ada gula ni, okey, makanan yang ada gula dalam dia, yang ada rasa manis, okey, dia diperam, okey, sampai dengan satu masa dan kita masukkan yeast, okey, ataupun apa saja jenis ragi kita masukkan supaya dia ditapai kan, dia akan menghasilkan alkohol secara semula jadi. Dia ada orang buat tapai anggur. Tapai anggur mulanya akan jadi arak. Ditapai lagi dia akan jadi cuka. Macam tu. Kita kena faham. Alkohol ni macam mana pun dia melalui proses penapaian secara semula jadi. Tapai tu dia diperam sampai satu tempoh dia akan membentuk alkohol. Okey. Proses penyediaan alkohol. Tadi glukosa. Glukosa ni maksudnya apa bahan-bahan tadi yang ada gula dalam makanan tu, dalam sumber tu. Yang tadi kita tengok beras ada, tebu ada, anggur ada, apple ada tu kan. Okey, dalam bahan tu ada glukosa. Dalam buah-buah dalam makanan tu ada glukosa. Okey, kita campur yeast kat dia. Okay, dalam yeast tu ada apa? Kulat kan. So kulat tu akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Etanol yang kita bawa masam tapai tu etanol. Okey, dan karbon dioksida. Etanol ni lah alkohol. Etanol lah alkohol. Kalau kita minum jadi mabuk, itulah arak. Etanol ni lah arak. Dan alkohol yang terhasil tu nama dia etanol. Salah satu daripada alkohol ni ada banyak. Tapi salah satunya etanol. Etanol ni terhasil daripada proses penapaian. Okey, boleh no? Dalam proses penapaian, enzim zimis dalam yeast menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida seperti persamaan tindak balas di atas ni. Okey, sifat fizik alkohol. Okey, ni C ni. Ni O, H. Ni H lah. Alkohol. Okey, sifat fizik alkohol. Alkohol ni sifat dia tidak berwarna. Sebab tu kalau kamu makan tapai, ada ayak tapai kan. Ayak tapai tu warna dia apa? Kosong kan. Yang tapai tu malah warna putih. Tapi ayak tapai tu patutnya dia berwarna jernih. Sebab dia tidak berwarna. Yang kedua, cecair pada suhu bilik. Cecair pada suhu bilik. Jangan nampak tapai tu, ayak tapai tu. Ayak
yang warna tu dia main daripada buah tu, ataupun tapai tu, apa ni, nasi beras tu, ataupun daripada barley tu. Tapi warna alkohol ni dia adalah jernih dan cair pada suhu bilik, mempunyai bau tersendiri. Kalau kamu bau masam kan, bau masam itu bau tuak, bau arak ke, bau tu dia ada bau dia. Okey, takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Okey, alkohol ni ada banyak. Okey, macam kamu cakap belajar tu sebelum ni kan, dia ada alkana, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana. Okay. Sama juga. Metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol. Ada nama macam tu. Semakin dibakar ni, semakin takat didih dia, lagi banyak karbon ni. Kan metanol 1 karbon. Kalau pentanol 5 karbon. Okey, 5 karbon ni kalau jadi pentanol, lagi tinggi suhu dia untuk mendidih. Faham tak? Takat didih dia apa? Takat didih, takat mula cecair itu mencapai proses pendidihan dia. Dia jadi buih-buih kan. Tu takat didih. Okey, keterlarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Alkohol ni dia larut layak tau. Okey. Tapi lagi banyak karbon dalam alkohol ni, maksudnya kalau metanol lagi mudah larut dan layak. Tapi kalau etanol kurang sikit, propanol lagi kurang, butanol lagi kurang, pentanol lagi kurang, heksanol lagi kurang, dan banyak lagi alkohol lain lagi susah nak. Contoh Panadol, larut layak. Panadol tu salah satu alkohol, tapi dia alkohol yang tidak memabukkan. Dia digunakan sebagai, kita tengok bahan apa kegunaan alkohol dalam kehidupan ya. Okey, kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Yang pertama sebagai bahan api. Kan? Kalau kamu rajin tengok cerita masak-masak orang putih, pasal dia tuang naik api kan. Tu dia buang apa tu? Dia tuang arak kan. Tu. Tu bukan bahan api, tu sebagai penyedap. Tapi tengok dia mudah terbakar kan. Sebab tu alkohol digunakan sebagai bahan api. Okey, perubatan. Panadol, paracetamol, surbatol, ubat batuk kan. Surbatol, kemudian sorbitol, mentol, yang mentol, bukan mentol lampu tu, mentol yang kamu bau macam pudina kan. Pudina tu bahan yang untuk hilangkan sesama. Okey, Panadol soluble. Okey, perubatan. Kosmetik pun ada kegunaan dia. Okey. Industri untuk sebagai ejen pencuci. Dia ada banyak kegunaan yang baik dia. Okey. Bahan api. Alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebatian karbon organik ini mudah terbakar. Nyalaannya berwarna biru dan pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga. So, alkohol ni sangat bagus ni sebagai bahan api. Sebabnya bila dia guna, dia terbakar penuh. Dia akan jadi cekak. Enjin tu cekak kalau guna. Okey. Bersih dan tak ada asap. Tu maksud dia. Tanpa jelaga tu dia tak ada asap. Dia terbakar penuh. Tu panggil pembakarannya lengkap. Okey, contohnya alkohol digunakan sebagai bahan api bayu untuk kenderaan bermotor di Filipina. Di Filipina dia gunakan alkohol sebagai bahan api dia. Dia tak gunakan minyak petrol, dia gunakan alkohol. Hebat. Sebab apa? Sebab dia tak mau bagi ada asap banyak. Okey. Perubatan. Ni yang kita gunalah. Digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membunuh mikroorganisma. Digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Perasan tak sebelum kamu injek, tekan sapu rasa sejuk, tu alkohol. Ni rubbing ni. Supaya apa? Sebelum cucuk, kuman-kuman tu yang dari tepi-tepi dimatikan. Bakteria tu dimatikan. So kalau cucuk, bila kita cucukkan dia akan menghasilkan lubang kan. So bila masuk jarum tu, bakteria yang dikelilingi tak termasuk sekali ya. Sebab dah dicuci. Bukan tak mau bagi sakit, tak mau bagi bakteria atau kuman masuk saja. Okey. Lagi banyak lagi. Makan Panadol nak bagi lega demam. Bukan lega demam, nak hilangkan kesakitan demam. Makan Panadol untuk hilangkan rasa sakit kan. Alkohol, paracetamol, sorbitol, sabutamol sebagai ubat pecah kehak dan sebagainya. Itu alkohol digunakan. Okey, antiseptik ni kita cuci luka. Dan bila kamu luka, kita akan cuci yang jernih, pedih sakit. Tu antiseptik. Ni first aid antiseptik. Ni sekarang ni kita duk guna cuci tangan sanitize tangan bila kita keluar beli barang.
Kan sekarang kawasan merah. Kita jangan guna alkohol. Sebab alkohol ni dia boleh membunuh 99.9% mikroorganisma. Bukan 100%, 99.9% sahaja. Sebab sifat dia yang macam tu. Kosmetik. Alkohol digunakan sebagai pelarut. Bahan kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan gincu. Minyak wangi pasal kita smoke tu, dia nak bagi dia larut. Sebab nak bagi dia spray, nak bagi meruak. Tu guna alkohol. Lotion. Kita bubuh nak gitu, dia ada alkohol. Dia ada propil alkohol. Tapi dia bukanlah alkohol yang memabukkan. Dia hanya untuk melarutkan saja. Sebab kadang-kadang bahan yang guna tu berminyak. So dia tidak boleh mencampur air. So dia guna alkohol sebagai bahan pelarut. Pelarut ni bahan yang melarutkan benda lain. Itu maksud pelarut. Larutan tu benda yang memang melarut. Jangan faham tu. Minyak wangi ni dia ada bau, ada tapi dia tak larut layak. So kena buah alkohol. Bila buah alkohol kita spray kan, dia akan meruak. Gincu pun sama. Dalam industri digunakan sebagai pelarut. Dalam industri kerana sifatnya mudah melarutkan bahan organik. Digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan makanan. Ni digunakan sebagai bahan pencuci, makanan untuk nak menyediakan tu bahan-bahan tu. Sebab dia boleh melarutkan bahan organik. Alkohol juga merupakan bahan tidak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Dia tidak balas untuk pembentukan ester. Ester ni apa? Alkohol yang dicampurkan dengan bahan lain. Tak silap saya, dia tambah dengan air lagi. Alkohol diproses jadi COOH sebagai ester. Ester ni dia akan jadi makanan itu berbau wangi, kosmetik tu nampak lebih cantik, cat tu dilarutkan. Macam tu. Ini juga penggunaan alkohol dalam industri. Etanadiol merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. Ada bahan yang kita nak elak dia supaya dia tidak beku. So kita guna etanadiol. Nama etanadiol. Dalam alkohol banyak kegunaan dia, tapi ada sejenis alkohol yang berbahaya, yang memabukkan, dipanggil etanol. Etanol adalah alkohol yang memabukkan. Macam tadi diperam, dia akan membentuk alkohol. Dan alkohol yang terhasil itu dipanggil etanol. Etanol itu adalah arak atau tuak. Dia kegunaan arak atau tuak ni dulu ni, kalau kita tengok kisah Nabi Muhammad kan, bila dia sebelum dia sampai dia jadi nabi, dia sebarkan Islam ni kan, sahabat-sahabat masih lagi minum arak. Sebab ada banyak kegunaan arak sebenarnya. Dia boleh memanaskan badan, dia boleh menghilangkan mabuk atau kapai dan sebagainya. Tapi bila Nabi Muhammad dihantar untuk, diutuskan untuk bawa agama Islam, dia tak bagilah. Allah dah haramkan arak dan tak boleh mendekati solat. Kalau kita dalam keadaan arak, sebab arak ni dia akan menyebabkan, ini kesan buruk dia. Yang pertama, menyebabkan ketagihan. Orang minum arak ni dia ketagih. Jangan kalau macam kita sendiri pun minum air tak ada arak pun. Contohnya minum air yang botol manis kan, air bergas pun kita rasa macam sedap, kita nak ulang makan. Tapi itu tak apa, tak memabukkan, tapi dia tetap berbahaya sebab dia boleh menyebabkan kencing manis. Cuma dia lebih baik, dia tidaklah sebahaya rokok alkohol ni. Alkohol ni dia menyebabkan ketagihan, dia menyebabkan memabukkan. Dia bila mabuk, apa yang dia akan buat? Alkohol menimbulkan masalah yang pertamanya, masalah sosial dalam keluarga. Juga mengganggu ketenteraman masyarakat seperti perbuatan jenayah. Tengok berapa ramai dah orang mati. Polis mati disebabkan apa? Disebabkan kena langgar dengan orang yang minum arak kan, dia mabuk. Dia minum banyak. Orang minum arak ni takkan minum segelas, dia akan minum bergelas-gelas sampai dia mabuk. Mencuri, memukul orang, membunuh. Sebab tu ada pilihan, nak merogol ke, nak bunuh baby ke, nak minum arak. Kalau orang tu pilih arak, dia akan merogol perempuan ni, dalam masa sama dia akan membunuh bayi yang akan lahir nanti. Sebab alkohol adalah punca segala kesihatan. Tu noh. Alkohol berlebihan mabuk dan menimbulkan pelbagai masalah seperti pemanduan secara bahaya dan pergaduhan. Orang minum arak, minum arak gelas macam ni lagi ni masalah. Ibu mengandung ambil alkohol akan menyebabkan kecacatan
pada bayinya dikenali sebagai sindrom fetal alkohol. Bayi dengan sindrom fetal alkohol mempunyai kepala dan otak bersaiz kecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhan yang terbantut. So perempuan yang minum arak ketika dia mengandung, anak dia nanti akan jadi masalah. Kepala dah lah kecil, otak pun kecil, muka jadi tak berapa nak betul tengok. Jadi macam tengok baby ni, hidung dia tak kemas kan. Ni anak yang lahir nanti pun dia akan jadi masalah paru. Okey. Okey, dia panggil sindrom fetal alkohol. Fetatan. Okey. Kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan lagi, otak, kerosakan sel otak. Menyebabkan kita jalan tak betul. Kalau bukan kita lah, orang yang minum arak tu menyebabkan keseimbangan badan terganggu. Kesukaran menganggar jarak. Sebab tu orang yang bawa kereta kalau dia mabuk dia akan langgar orang sebab tak tahu jarak. Kita Tuhan bagi kat kita manusia ni, dia boleh anggar jarak tu jauh mana. So kita boleh agak. Mata dia akan jadi kabur. Dan pernafasan kita akan jadi kalut, meningkat. Jantung, degupan jantung meningkat dan tekanan darah akan jadi tinggi. Tu kesan bahaya dia. So kita kena tahu, arak ni bukan satu benda yang bagus. Alkohol banyak kebaikan, tapi bukan etanol. Etanol adalah arak. Arak bukan satu benda yang bagus. Okey, contohlah orang kata minum arak sikit tu akan jadi banyak. Sebab alkohol dia akan mula memabukkan dan akan membawa kepada kejahatan yang lain. Ingat. Okey, kalau perut akan jadi ulcer dalam perut, keradangan, kerengsaan, perut akan jadi sakit, pedih. Okey, kerosakan sel hati akan keras dan akhirnya akan membentuk kanser hati. Ginjal akan rosak sebab dia nak kena proses air kencing tu. Dan pundi kencing tu pula akan kencing lebih keras sebab perkataan alkohol ni dia akan mengganggu sistem ginjal tu. Ginjal ni penting tau. Ginjal ni dia duduk atas pada buah pinggang. Tujuan dia Tuhan Allah bagi dia jadi ginjal ni, kerja dia duk proses air kencing supaya yang keluar tu banyak. Bila banyak benda yang termasuk benda yang tak elok, dia akan cepat rosak. Bila rosak dia akan masalah. Buah pinggang rosak, kena cuci darah lah. Okey, saya harap itu perbincangan kita hari ni kamu dapat banyak input, yang mana kita akan menjadi satu panduan hidup. Okey, alkohol, ingat dalam otak kamu, alkohol bukan semua alkohol adalah arak. Arak adalah alkohol, tapi bukan semua alkohol adalah arak. Arak hanyalah etanol. Okey, ubat juga alkohol, bahagiannya adalah alkohol. Pelarut juga alkohol, cat juga daripada alkohol, bahan api juga alkohol. Dan alkohol ini dia ada kegunaan dan kebaikan dia. Tapi ingat, yang tak baik adalah arak sahaja, kategori yang memabukkan. Okey, so saya harap kamu boleh faham. Barang pertanyaan saya kisahnya dalam WhatsApp saya, apa-apa hal bincang nanti. Kalau ada apa masalah tanya saya. Okey, dan boleh siapkan modul sampai bab alkohol tu. Tak apa, saya akan bagi muka surat apa-apa. Okey, dengan itu berhenti kat sini, insyaAllah. Semoga kamu dapat input. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang, mungkin lepas cuti, sebab ni saya rasa ni yang kelas terakhir. So kalau kamu rasa nak buat kelas masa cuti dia, saya boleh buat saja ni. Kita habiskan bab 5, saya tak ada masalah. So nanti kita boleh teruskan dengan bab 4 sikit dalam cuti. Kalau kamu nak kita bincang lah. Okay, baik. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.